Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Pada video kali ini, kami daripada kumpulan 3 yang juga dikenali sebagai kumpulan Scam Peter akan membentangkan tentang perniagaan yang kami lakukan pada sesi kali ini. Perniagaan kami diberi nama sebagai Delivery Kiosk, di mana kami akan menghantar barangan pos kepada pelanggan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Mailani dan rakan-rakan yang lain. Nama saya Muhammad Khalil Ulama Syaril. Nombor bateri saya adalah 289742. Saya akan membentangkan tentang bahagian ringkasan eksekutif untuk perniagaan perkhidmatan kami yang bernama Delivery Kiosk. Kami menjalankan perkhidmatan ini kerana sudah adanya peluang dalam perniagaan ini di Universiti Utara Malaysia. Pelanggan utama kami terdiri daripada pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia, terutamanya rakan-rakan kami. Objektif utama perniagaan ini adalah mengambil bungkusan dan barangan di semua UPC yang terdapat di Universiti Utara Malaysia yang merangkumi laluan A, B, C dan D. Sebagai contoh, di laluan D, UPC yang meliputi untuk Inasis, SME Bank dan Bank Rakyat. Kami mengenakan bayaran sebanyak RM1.50 untuk barangan kecil, RM3 untuk barangan besar, dan jika terdapat 2 atau lebih barangan untuk bungkusan terpaksa, bayaran tambahan yang dikenakan adalah sebanyak RM10. Untuk tujuan pemasaran, kumpulan kami telah menggunakan media sosial seperti WhatsApp personal, Instagram untuk tujuan pemasaran bagi menarik pelanggan menggunakan perkhidmatan kami. Nama saya Lokman Zamani binti Abdul Rahman, nombor matrik 286073. Saya akan membentangkan subtopik 2.0. Kumpulan 3 telah merancang untuk melakukan khidmat perhantaran dari UPC dari setiap laluan yang disediakan di Universiti Utara Malaysia. Perkhidmatan dan penghantaran bungkusan ini dilakukan bagi memudahkan urusan kebanyakan pelajar atau kaki tangan yang menggunakan perkhidmatan ini bagi membeli barang di atas talian atau melakukan perniagaan sambil belajar. Bagi memudahkan urusan, kumpulan 3 telah bersepakat untuk melakukan perkhidmatan penghantaran kepada pelanggan sama ada pelajar ataupun kaki tangan. Servis penghantaran bungkusan ini tidak memerlukan sebarang dana dari pelabur luar atau pinjaman. Servis ini hanya bermodalkan pakej internet, minyak kereta serta pembayaran kereta. Oleh itu, jas keseluruhan yang dikenakan kepada pelanggan sangat rendah dan selalu digunakan oleh pelajar. Seterusnya saya akan menerangkan tentang perancangan pasaran. 3.1 iaitu pemilihan pasaran sasaran yang terbagi kepada 2 iaitu pengguna kelas pertengahan dan sasaran pemasaran berdasarkan segmentasi. Bagi pengguna kelas pertengahan, kita ada 4 bahagian iaitu pelajar atau staf UUM, yang kedua pelajar atau staf UUM yang kekangan masa, yang ketiga pelajar atau staf UUM yang memerlukan barang dengan kadar segera, dan terakhir sekali pelanggan atas talian. Bagi sasaran pemasaran berdasarkan segmentasi pula, terbagi kepada 3 iaitu geografi which is kawasan UUM, and UPC or Inasis UUM. Yang kedua demografi iaitu umur, jantina dan status ekonomi. Dan yang terakhir sekali ialah psikografi iaitu nilai, sikap, gaya hidup dan budaya. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Aras Melissa Nakin. Nama matrik saya ialah 295669. Di sini kami telah menganalisis perkembangan populasi di mana kami menargetkan kebanyakannya adalah pelajar atau staf di UUM. Perkara ini telah dianalisis dari 2019 hingga 2023 di mana kami mendapati staf UUM kurang menggunakan servis ataupun perkhidmatan penghantaran kami kerana mereka mempunyai masa terluang dan kemudahan untuk mengambil bungkusan itu sendiri. Data juga menunjukkan penggunaan perkhidmatan penghantaran amat diperlukan sejak dari awal SEM hingga ke pertengahan semester kerana para pelajar UUM banyak menggunakannya untuk melakukan pembelian dalam talian. Pada akhir semester, perkhidmatan penghantaran sedikit menurun atas sebab para pelajar mungkin menghantar bungkusan parcel terus ke kediaman masing-masing. Selain itu, kami telah menganalisis seberapa banyak perkhidmatan yang ditawarkan di setiap laluan Inasis. Setakat ini, data yang diperoleh menunjukkan peratusan laluan AB dengan perkhidmatan kami, manakala laluan C dan laluan kecil menunjukkan peratusan yang setara dalam menggunakan perkhidmatan kami. Perspektif lain iaitu berdasarkan peratusan dari segi umur 19 hingga 30 tahun, mereka lebih terdorong untuk menggunakan perkhidmatan kami. Dari segi jantina pula, peratusan perempuan menggunakan perkhidmatan kami lebih banyak berbanding lelaki, kerana perempuan lebih terdorong untuk berbelanja di atas talian. Penilaian dari pelanggan memperlihatkan pelbagai alasan yang mendorong untuk menggunakan perkhidmatan kami. Peratusan tertinggi banyak menunjukkan bahawa mereka menggunakan perkhidmatan kami adalah ingin menjimatkan masa dan tenaga. Peratusan kedua tertinggi menyatakan kekangan masa menyebabkan mereka menggunakan perkhidmatan kami. Di samping itu adalah saiz pasaran. Untuk saiz pasaran, pertama sekali, Delivery Kiosk telah meluaskan perkhidmatan dengan UPC UUM. Hal ini di mana Delivery Kiosk telah menawarkan perkhidmatan untuk penghantaran parcel dan UPC UUM ke setiap laluan Inasis di UUM mengikut jumlah UPC yang ada seperti UPC di laluan AB, seterusnya laluan C iaitu YAB dan Muamalat termasuk laluan kecil SME dan Bank Rakyat. Kedua, iaitu meluaskan perkhidmatan atas talian. Pesanan perkhidmatan mampu dilakukan secara atas talian melalui Telegram, WhatsApp, Instagram. Kami mendapati penggunaan teknologi yang tinggi menyebabkan banyak komunikasi secara langsung atas talian, di mana mampu meluaskan pemasaran melalui kuasa viral. Yang ketiga, Delivery Kiosk akan meluaskan hubungan perniagaannya. Kami akan menawarkan perkhidmatan kepada orang dikenali atau orang terdekat untuk meluaskan pasaran dengan cepat. Di sebalik itu, juga kami turut menawarkan perkhidmatan kepada perniagaan rakan sekelas seperti menjadi penghantar produk keluaran rakan sendiri kepada pelanggan-pelanggan mereka.
Akhir sekali, kami akan melakukan pengambilan tenaga kerja dari setiap laluan INASIS. Pekerja atau ahli akan diambil melihat kepada wakil setiap laluan INASIS supaya memudahkan penawaran perkhidmatan yang meluas berjalan dengan lancar. Hal ini seperti membahagikan ahli di laluan AB, laluan C dan laluan kacik. Sekarang kita akan beralih kepada 3.3 iaitu campuran dan strategi promosi jualan. Jadi kita ada 3 promosi jualan, jualan peribadi dan pengiklanan. Untuk promosi jualan kita buat tawaran insentif berjangka pendek, tawaran berkembar dan diskaun tunai. Yang kedua jualan peribadi yang melibatkan pelanggan setia, rakan yang dikenali, pensyarah atau staf UUM. Dan yang terakhir sekali pengiklanan secara Telegram, WhatsApp dan Instagram. Seterusnya adalah strategi produk. Kami mengamalkan konsep 4P which are product, place, promotion and price. Untuk produk terdapat beberapa kriteria iaitu perjanjian yang baik, kepantasan, keselesaan, kebolehterimaan, pengetahuan dan kepribadian. Untuk place pula kami menerima pesanan secara talian oleh pelanggan setiap INASIS di UUM. Untuk promotion pula kami menggunakan e-marketing iaitu promosi atas talian seperti Telegram, WhatsApp dan Instagram. Dan yang terakhir sekali untuk price, kami menerima kaedah pembayaran secara cash and online transfer. Paparan ini menunjukkan analisis persaingan dari segi keuntungan. Jelas di sini keuntungan delivery sales adalah lebih kurang berbanding MyRunner. Hal ini demikian kerana MyRunner telah lama memulakan perniagaan daripada delivery sales, membuat pelanggan lebih yakin jika mengenai operasi penghantaran mereka. Oleh itu, walaupun harga ditawarkan MyRunner sedikit tinggi, tetapi pelanggan tetap akan menggunakan perkhidmatan MyRunner kerana kepercayaan pelanggan terhadap perkhidmatan mereka. Sudah pasti keuntungan MyRunner lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maira binti Azmi dan saya ingin menerangkan tentang pelan pengurusan dan organisasi dalam bisnes plan bagi syarikat delivery sales. Bagi tujuan organisasi ini ditubuhkan adalah untuk menambah baik perkhidmatan untuk memajukan lagi proses penghantaran barang. Selain itu, tujuan organisasi ini juga ditubuhkan adalah untuk melebihi jangkaan pelanggan atau memuaskan kehendak pelanggan tanpa menjejaskan sebarang standard etika dan moral. Struktur organisasi ialah sistem yang menggariskan bagaimana aktiviti tertentu diarahkan untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi. Aktiviti ini boleh merangkumi peraturan, peranan dan tanggungjawab. Akhir sekali, kepimpinan harus memahami ciri, faedah dan batasan pelbagai struktur organisasi untuk membantu dalam penjajaran strategi ini, untuk membantu proses pengurusan syarikat ini. Nama saya Nur Mada binti Muhammad Nasir. Nombor matrik saya 289660. Saya akan menerangkan tentang perancangan operasi iaitu 51 kemudahan dan perbelanjaan operasi delivery yos. Pertama, kami akan mengambil bukusan dari pengeluar iaitu UPC Unit Parcel Center dari setiap laluan INASIS untuk menghantar atau menyampaikan bukusan kepada pelanggan. Setiap ahli kumpulan terlibat sebagai penghantar bukusan. Operasi delivery yos untuk menerima tempahan dari pelanggan adalah 24 jam dalam aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook dan delivery yos website. Kadar harga yang kami kenakan ada 2 cas yang kami kenakan. Yang pertama, cas perkhidmatan dan cas penghantaran. Cas perkhidmatan kami mengikut harga SMS yang diberikan oleh UPC kepada pelanggan. Cas kedua adalah cas penghantaran. Cas penghantaran mengikut saiz. Bukusan kecil sebanyak RM1.50. Bukusan besar adalah RM2. Oleh itu, pelanggan perlu membayar kedua-dua cas yang dikenakan. Nama saya Muhammad Jimmy bin Syed Jalaluddin. Nombor matrik saya 29429. Sekarang saya akan menerangkan topik 5.2 iaitu carta operasi. Yang pertama, kami akan menyediakan borang atas talian menggunakan Google Form, di mana Google Form tersebut terdapat bahagian di mana pelanggan perlu isi untuk memberi maklumat seperti nombor matrik mereka dan ID parcel mereka. Seterusnya, kami akan membuat poster mengenai servis. Di dalam poster tersebut mengandungi harga dan maklumat mengenai servis kami. Yang ketiga, seterusnya kami akan mempromosikannya di media sosial seperti Instagram dan aplikasi WhatsApp. Kelebihan kami mempromosikan di media sosial ini adalah ia akan tular dengan pantas serta ia menjimatkan masa. Seterusnya, kami akan mengambil maklumat perkhidmatan di atas borang talian iaitu di Google Form tersebut. Kami menggunakan borang atas talian kerana ia dapat menjimatkan masa serta pengurusannya sistematik. Seterusnya, kami akan menerima resip pembayaran daripada pelanggan iaitu pelanggan harus menyertakan resip pembayaran di dalam Google Form yang telah disediakan. Kemudian kami akan mengambil parcel di UPC laluan pelanggan iaitu di laluan A, B dan C mengikut pelanggan. Seterusnya, kami akan membuat penghantaran di hadapan blok pelanggan. Seterusnya, pelan dan strategi. Pertama, kami mengambil keputusan untuk mengenakan cas pengambilan parcel dan penghantaran yang patutkan. Yang kedua, kami akan sentiasa memastikan mengenai ketersediaan servis kami dari semasa ke semasa. Seterusnya, kami akan memberi maklumat dengan pantas beserta maklumat yang dapat membantu pelanggan kami. Empat ialah mencipta rakaian yang baik antara pelanggan supaya dapat menjamin kesetiaan pelanggan, iaitu kami akan sentiasa menepati masa dari segi penghantaran parcel tersebut. Seterusnya, mengambil maklumat last daripada pelanggan supaya dapat menaik taraf servis kami, iaitu kami akan sentiasa mengambil responden daripada perhatian kami supaya kami dapat lebih memperbaiki servis kami dari segi pengurusan dan segi penghantaran. Dan seterusnya, servis kami menjanjikan setiap parcel akan dihantar di hadapan setiap blok kediaman. Kemudian, potongan harga bagi setiap servis yang melebihi 3 parcel. Yang terakhir ialah penghantaran yang pantas dan selamat. Kami akan menjaminkan parcel itu selamat sampai di hadapan tuannya. Seterusnya, bajet. Di sini terdapat 2 bajet iaitu bajet untuk pengiklanan dan bajet untuk penghantaran. Yang pertama, bajet untuk pengiklanan, kami membuat pengiklanan di Instagram dan WhatsApp untuk dapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang kedua ialah bajet untuk penghantaran di mana kami mungkin menggunakan kenderaan, maka kami memerlukan wang untuk membeli minyak petrol.
Itu merupakan bajet kami untuk penghantaran. Saya Nazwan Aizan bin Jafri, nombor matrik 285502 akan memberi penerangan berkaitan dengan pelan keuangan perkhidmatan kami. Berikut merupakan hasil daripada 12 minggu perkhidmatan yang dijalankan, iaitu barangan kecil kami kenakan sebanyak RM1.50, manakala barangan yang besar pula kami kenakan sebanyak RM3. Jumlah hasil yang tertinggi yang kami dapat selama 12 minggu ini adalah pada minggu kedua, iaitu sebanyak RM37.50, manakala jumlah hasil yang paling sedikit adalah pada minggu ke-9 dan juga minggu ke-12, iaitu sebanyak RM22.50. So, kos yang perlu kami tanggung pula, kos yang perlu kami tanggung terbagi kepada dua, iaitu perbelanjaan pemasaran dan juga perbelanjaan operasi. Perbelanjaan pemasaran terbagi kepada dua pula, iaitu internet dan juga poster. Kami tidak dikenakan apa-apa bayaran untuk membuat poster, manakala untuk internet pula kami perlu membayar sebanyak RM6 untuk setiap minggu. Untuk perbelanjaan operasi pula terbagi kepada dua juga, iaitu minyak kenderaan dan juga upah buruh. Upah buruh dikenakan sebanyak RM6 pada setiap minggu, manakala untuk minyak kenderaan pula, minyak kenderaan yang paling banyak digunakan adalah pada minggu kedua, minggu ke-5, minggu ke-6 dan juga minggu ke-11, iaitu sebanyak RM15. Manakala penggunaan minyak kenderaan yang paling kurang jatuh kepada minggu ke-9 dan juga minggu ke-12, iaitu sebanyak RM6. Jumlah kos yang perlu kami tanggung paling tinggi adalah pada minggu kedua, minggu ke-5, minggu ke-6 dan juga minggu ke-11, iaitu sebanyak RM27. Manakala jumlah kos yang perlu kami tanggung paling kurang adalah pada minggu ke-9 dan juga minggu ke-12, iaitu sebanyak RM18. Adalah untung bersih yang kami dapat selama menjalankan perkhidmatan ini selama 12 minggu. Bagi mendapatkan untung bersih, kami perlu tolakkan kos daripada hasil. Untung bersih yang paling tinggi kami dapat adalah pada minggu ke-4, iaitu sebanyak RM11, manakala untung bersih yang paling kurang adalah pada minggu ke-11, iaitu sebanyak RM3. Jadi kami dapati bahawa sepanjang perkhidmatan ini, iaitu selama 12 minggu, kami mendapat keuntungan bersih sebanyak RM84. Saya Nurzul Najah binti Ahmad Daud, nombor matrik 27949 akan menerangkan tentang kanvas model perniagaan di mana ia juga dikenali sebagai BMC dalam perniagaan kami. Pembentangan ini akan dimulakan dengan segmen pelanggan di mana perniagaan kami ini mensasarkan kepada 3 kategori pelanggan, iaitu pelajar UUM kecuali pelajar yang menetap di Taman Universiti dan Sisi Resinto. Yang kedua, rakan-rakan dan seterusnya pelanggan dalam talian. Yang kedua, tawaran nilai. Perniagaan kami menawarkan sambutan pantas daripada pasukan di mana jika terdapat sebarang pesanan melalui atas talian, kami akan membalas dengan secepatnya. Yang kedua, perkhidmatan dibuka pada waktu pejabat. Yang ketiga, menghantar bungkusan di hadapan bilik pelanggan. Dan yang terakhir, tawaran yang terakhir ialah pilih mana-mana saiz bungkusan yang pelbagai. Yang ketiga ialah saluran. Dalam menjalankan perniagaan, kami mempunyai 2 saluran, iaitu semua media sosial dan juga jualan langsung. Yang keempat ialah hubungan pelanggan. Pada bahagian ini akan menerangkan bagaimana kami berinteraksi dengan pelanggan. Jadi jika terdapat pelanggan yang beri cadangan, kami akan menerima cadangan tersebut. Yang kedua, perkhidmatan akan dijalankan secara maklum balas. Yang ketiga, perhubungan peribadi. Dan yang terakhir, rakan niaga di kalangan pelajar dalam kelas. Seterusnya, aliran pendapatan, iaitu terdapat 3 aliran pendapatan kami dalam perniagaan ini. Yang pertama, jualan pengambilan bungkusan. Yang kedua, upah tenaga kerja. Dan yang terakhir, cek iuran kepada pelanggan. Aktiviti utama bagi perniagaan penghantaran barangan pos ini ialah perniagaan dalam talian, pemasaran dan juga menjual perkhidmatan untuk mengambil bungkusan. Seterusnya, bahagian 8 iaitu rakan kongsi utama. Jadi pembekal utama dan juga penyedia perkhidmatan kami ini ialah UPC DUM, kawan-kawan dan juga cawangan syarikat JNT. Yang terakhir ialah kos struktur di mana pada segmen kali ini merupakan kos keseluruhan pengeluaran secara langsung dan juga tidak langsung, dan terdapat beberapa kos yang terlibat iaitu pemasaran dan jualan, proses penghantaran, buruh pasukan, kos operasi, mengiklankan dan juga perbelanjaan kenderaan. Saya Nurina Najila binti Azhar, nama matrik 289888. Kesimpulan dari bisnes syarikat kami iaitu Delivery Yours ialah kami berharap servis perkhidmatan kami akan berjaya dan lebih memudahkan para pelanggan. Dengan memberikan perkhidmatan yang baik kepada pelanggan, kami yakin bahawa servis penghantaran kami akan mendapat sambutan yang lebih tinggi. Kami menggunakan kemahiran komunikasi setiap ahli untuk menjelaskan segala maklumat tentang produk kami dengan lancar. Setiap pelanggan dapat memahami tentang servis kumpulan kami dengan lebih jelas, sekaligus membuatkan kami lebih berminat dengan servis yang kami tawarkan. Walaupun servis yang ditawarkan oleh kami masih kecil, tetapi objektif kami untuk memuaskan hati pelanggan telah diselesaikan. Contohnya, kami sentiasa menambah baik segala komen yang diberikan oleh pelanggan. Sebagai contoh, kami menawarkan servis penghantaran barang sehingga ke pintu bilik dan pelanggan tidak perlu berjalan jauh untuk mengambil bungkusan mereka. Objektif utama kami ialah kami mahukan servis penghantaran kami setaraf dengan pos laju, JNT dan Ninja Van bagi penduduk di Universiti Utara Malaysia.